Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Petua Kejayaan pada unit 13 Jadikan Inspirasi. Baiklah, mari kita lihat objektif PDPR kita pada hari ini. Cikgu mahu semua murid dapat membaca petikan untuk melengkapkan peta pokok dengan idea utama. Okey, untuk mencapai objektif tersebut, mari kita pergi kepada aktiviti yang pertama iaitu idea utama di mana engkau. Jadi kita akan cari idea utama di setiap petikan ini. Okey, petikan yang pertama kita baca sepintas lalu. Pada zaman dahulu, semua orang disaran agar menghormati ibu bapa. Dalam kehidupan seharian, ibu bapa memainkan peranan penting untuk anak-anak mereka kerana mereka sanggup berkorban demi kebahagiaan anak-anak. Terdapat banyak cara bagi anak-anak untuk menghormati ibu bapa. Cara-cara seperti beradab sopan, tidak bantah kata-kata mereka, melayani mereka dan sebagainya. Cara pertama adalah beradab sopan. Kita haruslah beradab sopan seperti bercakap perlahan-lahan dan juga tidak membantah kata-kata mereka. Selain itu, kita patutlah melayani mereka dengan baik dan mesra. Cara ini dapat mengeratkan hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak. Contohnya, apabila mereka pesan kepada kita, kita haruslah patuhi arahan mereka. Okey, berdasarkan petikan sebentar tadi, terdapat dua maklumat penting, iaitu bagaimana kita sebagai anak perlu menghormati ibu bapa. Pertama, beradab sopan dan idea utamanya ialah bercakap dengan perlahan dan tidak membantah cakap mereka. Yang kedua, cara kita sebagai anak untuk menghormati ibu bapa ialah melayani mereka dengan baik dan mesra. Idea utamanya supaya dapat mengeratkan hubungan antara anak dan juga ibu bapa. Okey, itu merupakan isi dan juga idea utama bagi isi tersebut. Okey, seterusnya petikan kedua mengenai kepentingan kegiatan co-curriculum. Kegiatan co-curriculum ialah aktiviti di luar bilik darjah. Kegiatan tersebut termasuklah aktiviti badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan permainan. Antara faedah kegiatan co-curriculum ialah dapat mengisi masa lapang. Dengan menyertai aktiviti co-curriculum, tidak langsung akan dapat menghindari diri kita daripada terjebak dengan gejala sosial. Selain itu, kegiatan co-curriculum juga dapat melatih pelajar menjadi pemimpin. Oleh hal yang demikian, dengan menyertai aktiviti co-curriculum, pelajar akan belajar menjadi pemimpin. Okey, berdasarkan petikan kedua, cikgu telah gariskan kepentingan kegiatan co-curriculum yang pertama dapat mengisi masa lapang. Idea utamanya iaitu kenapa kita perlu mengisi masa lapang dengan kegiatan co-curriculum ni? Supaya kita dapat menghindari diri kita daripada terjebak dengan gejala sosial. Okey, yang kedua, isi yang kedua, melatih pelajar menjadi pemimpin. Itu bagaimana? Idea utamanya belajar menjadi pemimpin melalui aktiviti-aktiviti dalam kegiatan co-curriculum maupun dalam badan beruniform, kelab dan persatuan. Okey, itu merupakan perbezaan antara isi utama dan idea utama yang kita peroleh daripada isi yang kita dapat. Okey, seterusnya cikgu mahu kamu buka buku teks pada surat 89 dan kita baca sama-sama. Okey, sudah? Okey, tajuk maklumat ini iaitu Petua Kejayaan. Zara di perpustakaan, dia membaca maklumat penting tentang Petua Kejayaan murid cemerlang. Apakah murid-murid sudah bersedia untuk menjadi murid cemerlang? Terdapat banyak cara seperti yang dinyatakan di bawah. Okey, maklumat yang pertama daripada Zara. Saya sentiasa jujur dan menjaga tingkah laku dalam pertuturan serta perbuatan. Inilah sikap amanah yang perlu ada dalam diri setiap murid. Dan betul
ataupun maklumat daripada Hadi. Wah, petua ini sangat bagus. Saya perlu bijak mengurus diri, masa serta melakukan aktiviti yang berfaedah. Petua ini dapat menjadikan kita murid yang hebat. Maklumat yang ketiga daripada Jit Wen. Bagaimanakah kamu menjaga kesihatan? Saya memastikan diri sentiasa cergas. Kesihatan mental dan fizikal perlulah dijaga dengan baiknya. Maka murid perlulah mengambil makanan seimbang dan bersenam. Okey, yang terakhir, maklumat terakhir. Saya perlu menjadi seorang yang berdedikasi tinggi. Saya juga bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Oleh itu, tugasan yang diberikan oleh guru perlu disiapkan mengikut masa. Okey, kamu perasan dalam setiap maklumat ni telah digariskan dengan perkataan merah ataupun perkataan tersebut telah diwarnakan dengan warna merah. Okey, mari kita ketahui apa maksud di sebalik perkataan yang diwarnakan merah itu. Okey, Cikgu mahu lebih dahulu kamu ambil pensel dan buku teks kamu. Kita kenal pasti isi utama dan juga idea utama. Okey, pertama kita kenal pasti isi dalam maklumat yang pertama ni. Isi penting dalam maklumat ini iaitu amanah. Merupakan salah satu petua kejayaan. Okay, idea utama untuk menjadi amanah mestilah jujur dan menunjukkan tingkah laku yang baik. Iaitu idea utama bagi petua kejayaan amanah. Yang kedua, isi kedua bijak. Okey, murid yang cemerlang perlu bijak. Dalam apa? Mengurus diri, masa serta melakukan aktiviti yang berfaedah. Okey, itu idea utama bagi petua yang kedua iaitu bijak. Dan yang ketiga, isi yang ketiga cergas. Bagaimana untuk memastikan kesihatan kita terjaga? Perlulah cergas dengan menjaga mental dan fizikal. Okey, itu merupakan idea utama bagaimana sebagai seorang murid ni kita dapat mengekalkan badan kita dalam keadaan sihat dan otak yang cerdas. Okey, yang terakhir, maklumat yang terakhir, isi ataupun petua kejayaannya iaitu dedikasi dan idea utamanya bagaimana? Seorang yang dedikasi perlu bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan. Dedikasi ni maksudnya di sini apa? Maksudnya seorang tu menumpukan sepenuh tanggungjawab ataupun merasakan dirinya tu mempunyai tanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan dan dia akan lakukan tugasan tersebut dengan bersungguh-sungguh. Okey, itu yang dimaksudkan dedikasi. Jadi sebagai seorang dedikasi, kita perlu bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan. Contohnya, tugasan yang diberikan oleh guru kita perlu siapkan tepat mengikut masa. Okey, supaya kita menjadi murid yang cemerlang. Okey, sekarang kamu jelas tentang isi mengenai petua kejayaan dan idea utama daripada isi tersebut. Sekarang cikgu mahu kamu isi peta pokok ini dengan isi-isi dan idea utama yang telah kita kenal pasti sebentar tadi pada link yang cikgu sediakan dalam grup WhatsApp. Okey. Kalau boleh, setiap isi tersebut kamu ikut maklumat satu kamu isi pada peta pokok yang pertama. Maklumat kedua kamu isi pada peta pokok yang kedua. Okey, pada kolom yang kedua. Dan begitu juga pada kolom yang seterusnya. Okey, kesimpulan PDPR kita pada hari ini mengetahui bahawa membaca ni sangat penting. Sebab apa? Daripada membaca, kamu akan dapat maklumat-maklumat
tertentu. Misalnya kamu baca sebentar tadi Petua Kejayaan. Jadi daripada situ kamu dapat aplikasikan serba sedikit pengetahuan kamu tu dalam kehidupan seharian kamu. Sepenuh perhatian terhadap video yang cikgu telah hasilkan. Jumpa lagi.